Nasib baik aku sempat keluar tadi, J. Kalau tak, aku tak tahulah macam mana apa jadi kat aku. Sekarang macam mana ni, J? Aku nak call siapa ni, J? Ejen insurans dulu ke? Polis ke? Tolong, J. Aku tak tahu, J. Atas kecuaian saya sendiri, rumah saya telah musnah terbakar keseluruhannya. Nasib baik api tidak merebak ke rumah jiran-jiran sebelah. Tetapi malangnya, akibat kebakaran tersebut, suami saya telah mengalami cacat kekal ketika dia cuba menyelamatkan anak-anak kami. Sekarang, suami saya tidak mampu lagi berjalan seperti biasa. Saya buntu macam mana nak buat tuntutan insurans. Prosesnya, kaedahnya... Siapa call ni? Nombor tak kenal. Hello? Hello, Assalamualaikum. Boleh bercakap dengan Puan Kia? Waalaikumsalam. Ya, saya Kia bercakap. Ada apa ya? Maaf Puan, kenderaan bernombor ADK 4456 atas nama Encik Muhammad Aiman bin Kudin telah tertunggak selama 3 bulan. Ya, saya maklum. Suami saya baru meninggal 3 bulan yang lalu. Buat masa sekarang ni saya tak ada duit nak bayar. Arwah suami ada ambil polisi hibah. Tuntutan hibah saya dah buat dengan ejen insurans. Tapi masih lagi belum terima apa-apa perkembangan dari syarikat insurans. Saya tak tahu kenapa lama sangat. Tapi kami terpaksa ambil tindakan dengan menarik kereta tersebut Puan. Sebab dah tertunggak 3 bulan ni. Allah, tolonglah Puan. Janganlah tarik kereta saya. Itulah kereta yang saya guna untuk keluar cari rezeki. Nak hantar anak sekolah lagi. Tolonglah Puan. Anda pernah berhadapan dengan situasi-situasi tersebut? Atau keluarga terdekat anda pernah mengalami situasi seperti Puan Maimun, Makcik Kia dan Puan Jenab sebentar tadi? Jadi, apa langkah yang perlu dilakukan ketika ingin membuat tuntutan insurans oleh orang yang membeli insurans yang dikenali sebagai insured atau pewaris yang layak membuat tuntutan? Dan apa prosedur yang terlibat dari pihak insurans sepanjang proses tuntutan berlaku ya? Jom kita amati 6 langkah ini. Langkah pertama, pemberitahuan kerugian. Selepas berlaku kemalangan, kematian atau gangguan kesihatan sehingga perlu dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan, segera memberitahu syarikat insurans sama ada anda boleh terus menelefon syarikat insurans secara terus atau memberitahu melalui ejen yang dilantik. Langkah ini penting dibuat segera kerana ini dapat membantu pihak insurans menyelesaikan tuntutan anda dengan lebih pantas dan juga untuk mengelakkan sebarang permasalahan atau konflik di kemudian hari. Langkah kedua, pengesahan perlindungan. Selepas anda sebagai pembeli insurans atau dikenali sebagai insured memberitahu kepada syarikat insurans berkaitan keinginan untuk membuat tuntutan, syarikat insurans akan segera menyemak polisi dan membuat pengesahan perlindungan ke atas diri anda. Selalunya, syarikat insurans akan semak dari segi premium bulanan anda pernah tertunggak bayar tak? Polisi masih tempoh perlindungan atau sudah tamat tempoh? Adakah tuntutan kerugian tadi berkait dengan peril yang dinyatakan dalam polisi? Dan sebagainya. Langkah ketiga, setelah pengesahan dibuat dan sekiranya semuanya tiada masalah serta polisi masih sah dalam tempoh perlindungan, tuntutan berkaitan dengan peril seperti dinyatakan di dalam polisi, pegawai insurans akan segera membuka fail tuntutan anda dan mendaftarkan tuntutan anda. Tujuan mendaftarkan tuntutan ini adalah kerana yang pertama, nak jadikan ianya sebagai dokumen rekod rasmi syarikat. Dan yang kedua, sebagai rujukan akan datang oleh syarikat insurans. Jadi, syarikat insurans boleh menyemak semula sejarah tuntutan yang pernah dibuat oleh insured. Langkah keempat, syarikat insurans kemudiannya akan membuat siasatan terhadap tuntutan yang dibuat. Antaranya seperti adakah kerugian itu disebabkan oleh perils? Adakah yang membuat tuntutan tadi orang yang sememangnya ada hak dan mempunyai nama atas polisi insurans? Atau adakah berlaku mana-mana pelanggaran perjanjian? Langkah kelima,
pengatasian jumlah kerugian. Pada langkah ini, syarikat insurans akan membuat pemilihan cara penyelesaian tuntutan. Terdapat 4 pilihan yang boleh dibuat oleh syarikat insurans. Sama ada membaiki, mengganti semula, membayar secara tunai atau membangunkan semula. Langkah terakhir, pengatasian hak subrogasi dan pecahan tanggungjawab. Ini bermaksud pada langkah ini, pihak insurans akan menyemak sama ada insured mempunyai sebarang perlindungan yang sama oleh syarikat insurans lain untuk menanggung kerugian yang secara bersama. Atau adakah insured pernah bersetuju untuk menanggung secara sukarela sebahagian jumlah kerugian berdasarkan kemampuan yang dipersetujui? Atau adakah mana-mana pihak yang telah bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan tersebut tanpa memerlukan khidmat syarikat insurans? Jadi, diharapkan penerangan ini dapat membantu pihak individu di luar sana dalam memahami prosedur yang berkaitan untuk membuat tuntutan insurans. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.